Ini bab orang yang mengatakan perempuan yang beristihadah itu boleh menjamak di antara dua sembahyang dan mandi sekali untuk kedua-duanya, untuk kedua-dua sembahyangnya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, katanya ada seorang perempuan telah beristihadah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disuruh, perempuan itu disuruh supaya menyegerakan asar dan mentakhirkan zuhur dan mandi sekali untuk kedua-duanya, dan mentakhirkan maghrib, menyegerakan isya dan mandi sekali untuk kedua-duanya, dan mandi untuk sembahyang subuh sekali. Saya berkata kepada Abdurrahman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, saya tidak menceritakan kepada engkau apa-apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Sahlah binti Suhail telah mengalami istihadah. Dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menyuruhnya supaya mandi pada ketika setiap kali mahu bersembahyang. Apabila keadaan itu menyukarkannya, Nabi SAW menyuruhnya supaya menjamakkan di antara zuhur dan asar dengan sekali mandi, maghrib dan isya dengan sekali mandi, dan mandi untuk sembahyang subuh. Abu Dawud berkata, Ibnu Uyainah meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya, katanya ada seorang perempuan telah beristihadah. Beliau telah bertanya Nabi SAW, maka Nabi SAW menyuruhnya sama seperti yang tersebut maknanya di dalam hadis tadi. Diriwayatkan dari Asma binti Umais, beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, Fatimah binti Abi Hubeish telah mengalami istihadah semenjak sekian lama. Dia tidak bersembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, subhanallah, ini syaitan, ini dari syaitan. Hendaklah dia duduk dalam besen, apabila dalam satu besen, apabila dia nampak kuning, warna kuning di atas air itu, maka hendaklah dia mandi untuk sekali untuk zuhur dan asar, dan mandi sekali untuk maghrib dan isya, dan mandi satu kali untuk fajar. Wa tawadda, dan hendaklah dia berwudu di antara itu, fima baina dzalik, di antara sembahyang-sembahyang yang tersebut tadi, fima baina dzalik. Abu Dawud berkata, Mujahid meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, apabila sukar kepadanya mandi begitu, Nabi SAW menyuruhnya menghimpunkan di antara dua sembahyang, yang dijamaklah. Abu Dawud berkata, Ibrahim telah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, itulah pendapat Ibrahim An-Nakhai dan Abdullah bin Shaddad. Ini bab orang yang berpendapat perempuan yang beristihadah itu mandi dari satu suci ke satu suci yang lain. Diriwayatkan dari Adi bin Thabit dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi SAW berhubung dengan mustahadah, meninggalkan sembahyang pada hari-hari dia berhaid itu. Tentang mustahadah, jadi mustahadah itu perlu meninggalkan sembahyang pada hari-hari dia berhaid, kemudian mandi, bersembahyang dan berwudu pada ketika setiap kali mahu bersembahyang. Abu Dawud berkata, Uthman menambahkan, wa tasum wa tusalli, dia boleh berpuasa dan bersembahyang.
Seterusnya diriwayatkan dari Aisyah, katanya Fatimah binti Abi Hubeish pergi kepada Nabi SAW. Maka perawi menyebutkan cerita Aisyah itu. Waqala Nabi SAW bersabda, thumma ghtasili, kemudian engkau mandilah dan berwuduklah, likulli salatin, untuk setiap sembahyang, wasalli, dan bersembahyanglah. Seterusnya riwayat daripada Aisyah lagi berhubung dengan mustahadah, dia mandi. Ta'ni, maksud beliau, maksud Aisyah, kata perawi di bawahnya, ini Ummu Kulthum tu, satu kali. Kemudian dia berwudu hingga ke hari haid dia tu, ke hari hingga ke hari datangnya haid dia semula. Diriwayatkan dari Aisyah lagi dari Nabi SAW sama seperti itu juga. Abu Daud berkata hadis Adi bin Thabit ini dan hadis A'mash dari Habib, Ayyub Abil Ala dan Ayyub Abil Ala, semuanya dhaif, tidak sahih. Yang menunjukkan dhaifnya hadis A'mash dari Habib ini ialah hadis ini. Hafs bin Ghiyath telah memauqufkannya pada A'mash. Apa ni? Memauqufkan hadis ini. Hafs bin Ghiyath yang meriwayatkan dari A'mash memauqufkan hadis ini. Dan Hafs bin Ghiyath menafikan bahawa hadis Habib marfu'. Dia menghentikan Asba' juga yang meriwayatkan hadis ini dari A'mash memauqufkannya pada Aisyah. Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Daud dari A'mash secara marfu' awalnya, bahagian permulaannya. Wa ankara an yakuna fihi alwudu, dan dia menafikan ada disebutkan di dalamnya tentang wudu tu, tentang wudu pada ketika setiap kali mau bersembahyang. Riwayat Zuhri dari Urwah dari Aisyah menunjukkan dhaifnya hadis Habib ini, yaitu hadis Zuhri dari Urwah dari Aisyah, beliau berkata fakanat taghtasilu likulli salatin, maka dia mandi untuk setiap sembahyang. Dia mandi untuk setiap sembahyang. Yani Aisyah menyatakan cerita dia tu. Cerita siapa dia ni? Perempuan tadi tu. Mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Perbuatan dia, bukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah cerita Aisyah. Abul Yaqzan meriwayatkan dari Adi bin Thabit dari ayahnya dari Ali dan Ammar maula Bani Hashim dari Ibnu Abbas, Abdul Malik bin Maisarah, Bayan, Mughiras, Firas, Mujalid telah meriwayatkan dari Sya'bi dari hadis Qamir dari Aisyah, yaitu perempuan mustahadah itu berwudu untuk setiap sembahyang. Riwayat Daud dan Asim dari Sya'bi dari Qamir dari Aisyah perlu mandi setiap hari satu kali. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya mustahadah perlu berwudu untuk setiap kali sembahyang. Hadis-hadis ini semuanya dhaif kecuali hadis Qamir dan hadis Ammar maula Bani Hashim dan hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya. Yang ma'ruf dari Ibnu Abbas ialah mandi. Perempuan itu perlu mandi, yang setiap kali mau bersembahyang. Bab man qala al-mustahadah taghtasil. Ini bab orang yang berpendapat mustahadah perlu mandi dari waktu zuhur hingga ke zuhur keesokannya. Ini dua orang ni, Al-Qa'qa' dan Zaid bin Aslam telah menghantarkan Sumai maula Abi Bakar kepada Sa'id bin Musayyab untuk bertanya beliau bagaimanakah mustahadah perlu mandi.
Sa'id Musayyab berkata dia perlu mandi dari zuhur ke zuhur dan berwudu untuk setiap kali mahu bersembahyang, untuk setiap sembahyang. Fa in ghalaba haddam, kalau darah yang keluar itu kuat sangat keluarnya, istathfarat bi thawbin, dia perlu bercawat dengan menggunakan sesuatu kain. Abu Daud berkata, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik, perempuan itu perlu mandi dari waktu zuhur, dari zuhur ke zuhur, yakni keesokannya. Daud dan Asim meriwayatkan dari Sya'bi, dari istrinya, yakni istri Sya'bi, dari Qamir, dari Aisyah. Cuma Daud berkata kulla yaum, setiap hari. Dalam hadis Asim yang meriwayatkan dari Sya'bi, beliau berkata pada ketika zuhur. Itulah pendapat Salim bin Abdullah, Hasan, Atha. Malik berkata, saya percaya hadis Ibnu Musayyab min zuhrin ila zuhrin, sebenarnya dia berkata min tuhrin ila tuhrin, dari satu suci ke satu suci yang lain. Tetapi kekeliruan telah masuk ke dalam riwayat hadis ini. Miswar bin Abdul Malik bin Sa'id bin Abdurrahman bin Yarbu' meriwayatkannya. Dalam riwayatnya beliau menyebutkan min tuhrin ila tuhrin, dari satu suci ke satu suci yang lain. Tetapi orang ramai menterbalikkan ataupun jadi keliru lah, menterbalikkan riwayat ini jadi min zuhrin ila zuhrin. Ta itu jadi tukar dengan za. Gitulah. Ini bab orang yang mengatakan perempuan yang beristihadah itu perlu mandi pada setiap hari, tetapi dia tidak berkata pada ketika zuhur, pada waktu zuhur. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ali, katanya al-mustahadah apabila telah habis masa haidnya perlu mandi pada setiap hari. Wattakhadhat sufatan, dan dia mengambil suf, bulu lah, bulu ataupun kapas yang dicelupkan ataupun dilumurkan padanya samnun, minyak sapi ataupun minyak lain lah. Seterusnya habis. Baru ni tentang apa? Mustahadah perlu mandi untuk setiap kali sembahyang. Seperti kita telah sebutkan baru ni, Imam Abu Daud akan mengemukakan bab-bab yang sesuai dengan ulama-ulama yang berbeza pendapat dalam masalah ni lah. Tiap-tiap bab akan datang. Ni ada pula orang yang berpendapat perempuan itu boleh jamak. Maknanya tadi sekali nak sembahyang sekali mandi, sekali nak sembahyang sekali mandi. Mana 5 kali sehari lah, 5 waktu sembahyang. Ni pula boleh jamak di antara dua sembahyang, dan untuk kedua-dua sembahyang tu perlu sekali mandi saja. Mandi dulu lepas pada tu ambil air sembahyang ke apalah, sembahyang zuhur, lepas tu asar gitu, jamu. Jadi hanya sembahyang 3 kali saja dalam sehari tu, 3 kali saja. Tetapi waktunya 5 waktu juga. Orang panggil jamak suri. Jamak suri. Jamak suri ni disepakati oleh ulama tentang adanya dan boleh diamalkan pada ketika-ketika tertentu. Umpamanya dalam kes ni, boleh diamalkan, ataupun kes orang uzur ke sakit ke, yakni mentakhirkan sembahyang zuhur di akhir waktunya, sekira-kira selepas sembahyang zuhur tu sekejap lah, ataupun terus kira-kira lah masuk waktu asar, terus sembahyang asar. Itu jamak lagu tu dalam waktu asar.
bukan dalam waktu zuhur. Ini semua sepakat ulama boleh dilakukan begitu. Itu dari segi jamak. Dari segi qasar pula, itu adalah berdasarkan qiyas, bukan berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis, hak jamak dia berdasarkan hadis boleh. Berdasarkan qiyas, sembahyang jamak serta qasar untuk orang-orang yang uzur, itu boleh. Dan dua kali sembahyang saat ni, dua sembahyang saat ni, satu kali mandi. Maghrib dan isyak lagu tu juga, letakkan sembahyang maghrib tu di hujung waktunya dan sembahyang isyak di awal waktunya. Itulah yang dikatakan jamak. Ini jamak suri orang panggil. Jamak suri. Masalah jamak apa tu insya-Allah kita akan jumpa akan datanglah. Nah, perbincangan yang lebih detail lagi. Sini nak ayat sekadar itulah. Yang dimaksudkan dengan jamak di sini ialah jamak suri. Baiklah. Bolehlah, ini kemudahan lah. Baru ni kita sudah bincang dah di antara dua cara, hak baru ni dan hak ni yang lebih mudah dan hak ni yang lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa lebih mudah? Lebih mudah. Baru ni kita bincang dah ada kaitan dengan ni. Setengah mengatakan sudah mansuh hak setiap kali semaya tu, mandi tu sudah mansuh hak tu. Ada juga yang mengatakan begitu. Kalau kita tidak terima sebagai mansuh pun, hak ni lebih molek untuk digunakan sebab lebih mudah. Terutama di tempat-tempat yang sejuk, lebih menyusahkanlah kepada perempuan itu, lebih menyusahkan. Ceritanya dia kata ni, faqultu li Abdurrahman, ini kan Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya itu maksudnya Muhammad. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Ini Qasim ni cucu kepada Abu Bakar. Abdurrahman ni cicit dia Sayyidina Abu Bakar. Saya berkata, yang ni kata Syu'bah lah, perawi di bawah dia tu. Saya berkata kepada Abdurrahman dari Nabi SAW. Sebab ni dia sebut tadi kan dari Aisyah. Aisyah kata ustuhidat gini. Sebab kita terjemah tadi lah, seorang perempuan telah mengalami istihadah di zaman Nabi SAW, maka dia disuruh, diperintahkan supaya menyegerakan asar dan mentakhirkan zuhur. Dia Syu'bah ni tanya dari Nabi SAW, kau ni sampai ke Nabi kau ni marfu' kah, maksudnya hadis ni marfu' kah berhenti setakat dia aja, setakat Aisyah aja disuruh tu. Siapa dia suruh boleh jadi ada siapa-siapa suruh lah. Boleh jadi kau disuruh tu maksudnya Nabi SAW suruh. Itu maksud dia tanya dari Nabi SAW kah? Abdurrahman pun kata, saya tak akan cerita kepada engkau apa-apa dari Nabi SAW. Jadi ini sebagai sindiran ataupun perli kepada dia. Jadi saya ni tak rajin wayak apa-apa daripada Nabi. Wayak ni daripada orang lain lah soalnya. Yang mu tanya tu apa lagu tu, takkanlah aku nak ayat sewenang-wenang perkara seumpama tu. Maknanya tentu sekali lah itu daripada Nabi SAW. Apalagi kalau kata sahabat-sahabat sebut diperintah, seseorang sahabat tu buat gini-gini, diperintah tu maklum dah di kalangan dia, tak ada orang yang nak perintah selain daripada Nabi SAW. Dan orang lain tu tidak akan disebut begitu, diperintah, disuruh. Itu satu. Ini adalah berdasarkan, boleh jadi depan ni ada macam-macam nuskhah. Kitab tu tak serupa kan. Dia kata ini adalah yang terdapat di dalam kebanyakan nuskhah. Lagu tu lah bunyinya. Tapi dalam setengah-setengah nuskhahnya lagu ni bunyinya, la uhaddithuka illa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu
Kalau lagu ni teranglah. Maksudnya, aku tidak akan ceritakan kepada engkau kecuali dari Nabi SAW. Aku cerita ni hanya daripada Nabi SAW sahaja. Kalau lagu ni jelas lah, mengikut nuskhah ni jelas. Tapi kalau hak tadi, maknanya macam kita sebut tadilah, iaitu takkanlah aku nak cerita kepada engkau daripada orang lain, tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan cerita kepada engkau kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang maknanya. Tapi ada makna sindiran lah yang pertama tadi. Sini menunjukkan dia boleh jamak. Seterusnya riwayat daripada Aisyah lagi. Dari Abdul Rahman bin Qasim itu juga, iaitu Sahlah binti Suhail. Dia ada sebut nama di sini. Tadi ada seorang perempuan gitu. Dia pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh dia mandi pada ketika setiap kali nak sembahyang. Hak tadi tak ada suruh lagu tu. Dia suruh dia jamak lagu tu. Ni suruh mula-mula tu setiap kali nak sembahyang. Apabila dia mengalami kesukaran dengan perintah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia jamak, baru suruh jamak Zuhur dan Asar. Yang ini dengan satu kali mandi, Maghrib dan Isya dengan satu kali mandi, dan mandi untuk sembahyang subuh. Abu Daud berkata Ibnu Uyainah, yakni Sufyan, meriwayatkan dari Abdurrahman bin Qasim. Sani Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Abdurrahman bin Qasim. Hak lagu sani, hak suruh mula-mula tu mandi setiap kali nak sembahyang. Ni Imam Abu Daud kemukakan satu lagi tarik riwayat, iaitu tarik Ibnu Uyainah. Dia ambil juga daripada Abdurrahman. Dia kata inna imra'atan, cuma dalam riwayat Sufyan ini tidak serupa dengan riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Ishaq, itu Muhammad bin Ishaq, kerana ada sebut nama orang. Di sini dalam riwayat ini tak ada. Fasa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruhlah, serupalah dengan makna hadis yang tersebut tadi, yakni hadis Ibnu Ishaq tadi. Dia nak ceritanya Ibnu Ishaq ni maknanya orang yang dipertikaikan. Jadi kalau kita sebut dia saja, boleh jadi orang tak pakai, tak teragak-agak. Dengan sebab itu dia mari seorang lagi hak serupa dengan riwayat dia, cumanya bezanya sikit je, iaitu tak ada sebut nama, tapi dari segi isi hak lain tu serupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia mandi setiap kali nak sembahyang. Apabila dia susah nak buat tu, barulah suruh jamu sekali mandi. Begitu. Serupa juga riwayat Sufyan ini dengan riwayat Ibnu Ishaq. Itu kita kena fahamlah cara ulama dalam meriwayatkan sesuatu hadis. Kadang-kadang dia sebut dua orang perawi sebab apa? Dia tahu dah hak ni tak berapa kemah. Nak suruh boleh terima cerita tu, kena mari perawi yang lain sekali dengan dia, kena kuat, tak padas seorang, tak padas seorang. Itu caranya. Fa amaraha bima'nahu. Bima'nahu tu maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah ni, makna dia serupa dengan makna hadis Ibnu Ishaq. Lafaz dia tidak serupa. Itu dari segi amanah lah. Amanah dari segi penyampaian hadis. Dia cerita bima'nahu. Kalau makna dia saja serupa, lafaz tak serupa, dia kata lagu tu. Kalau kata mithlahu, lafaz dia pun serupa juga, makna dia pun serupa. Seterusnya riwayat daripada Suhail, yakni Ibn Abi Salih, dari Zuhri, dari Urwah bin Azubair, dari Asma binti Umais.
Dia cerita kepada Rasulullah, Fatimah binti Abi Hubaysh ini mengalami istihadah semenjak sekian-sekian, kaza wa kaza, sekian-sekian. Jadi dia tidak bersemayam lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, subhanallah. Ini untuk menyatakan lemah lah. Sebab itulah dalam hadis dulu dia kata tentang istihadah ni, innaha raqdatun minasyaitan. Ini tendangan ataupun hentakan syaitan ini. Syaitan suka benarlah ada perkara yang seumpama ini yang boleh mengelirukan seseorang itu tentang agama dia, ibadat dia tu jadi tak tentu hala, selalu nak buat lagu mana, sehingga tinggal sembahyang. Sukalah. Kalau pun qada pun ya qada dah lah, jadi tidak sembahyang dalam waktu, sukalah dia. Itu maksud tendangan syaitan tu. Hadza minasyaitan, ini dari syaitan ini. Dari syaitan ni maksudnya syaitan boleh puca lah, boleh puca ke dia untuk mengelirukan orang. Dia kena buat lagu ni, dia kena duduk dalam besin. Apakah mesti semua orang yang beristihadah dia perlu buat lagu? Tidak. Ini sebagai anjuran. Amar ni orang panggil amar irsyadi lil islah wal ilaj. Amar ini untuk kebaikan dia, bukan sebagai suatu perintah agama yang mesti dilakukan oleh setiap orang. Tidak. Kalau ada cara lain boleh dibuat, boleh, tak apa. Ini satu cara yang mudah yang diamalkan oleh orang dulu. Duduk dalam besin, air sejuk. Bila begitu darah tu kurang, akan jadi kurang, tahan sikit keluar darah. Apabila kurang lepas pada tu semayang, jadi tak banyaklah keluar darah tu. Sebab darah tu najis. Bila dia najis, tak boleh nak semayang. Dalam keadaan semayang, kalau keluar darah dalam keadaan darurat, itu tak boleh. Jadi seboleh-bolehnya kita kurangkan sedapat mungkin. Itulah caranya. Apabila dia nampak kuning datang air tu, mandi, baru mandi. Maknanya hak tadi tu berendam tu untuk ilaj, untuk rawatan sahaja. Lepas tu jadi hak ni tidak mesti air kosong saja. Kalau ada rawatan cara lain, boleh bubuh ubat kau dalam tu, boleh bubuh akar kayu kau, daun-daun ke apa-apa kau, tak apa, duduk untuk menghentikan darah tu, ikutlah. Lepas tu mandi. Bukan maknanya bangun dengan begitu dalam keadaan punggung dan paha ke apa tu bekas dengan darah tu pergi semayang gitu. Tidak, suruh mandi, baru mandi. Hak tadi tu untuk menahan darah. Barulah disebut gini. Wa tawadda fi ma baina dhalik, dan berwuduk di antara itu. Di antara itu tu ada dua pendapat, iaitu di antara dua sembahyang. Satu itu mengikut mazhab Syafi'i lah. Di antara dua sembahyang mengikut mazhab Syafi'i, dia kata serupa dengan orang yang tayamum jugalah, sebab taharah dia tu, suci dia tu tidak kuat. Suci dia tu suci bukan hak asal, suci pinjaman dah, kita kata suci pinjaman sementara, jadi tidak kuat. Dia hanya boleh kita sembahyang satu sembahyang fardu saja. Sebab Nabi SAW suruh tadi, tatawadda likulli salatin, untuk setiap sembahyang. Bila begitu, kalau dia sudah sembahyang satu kali, dia nak sembahyang pula, kena ambil air sembahyang lah. Mengikut Syafi'i, mazhab Syafi'i. Sebab apa? Likulli salatin. Mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pula, dia kata wa tawadda fi ma baina dzalika, makna di antara dua waktu. Di antara dua waktu. Sebab mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, maknanya kalau seseorang tu mandi dah, ambil air sembahyang dah, lepas tu dia sembahyang zuhur, katakanlah dia nak sembahyang hak lain celah-celah tu,
semaya hak fardu, boleh, tak apa, tak payah ambil air semaya lain. Kalau selagi tidak habis waktu. Kalau sudah habis waktu, kerana habis waktu tu batal air semaya. Supaya masalah tayamum jugalah. Bagi mereka tayamum ni boleh kita buat semaya. Semaya sunat ke semaya fardu ke berapa kali nak semaya, selagi dalam waktu yang sama. Kalau sudah habis waktu, batal air semaya tu dengan sendirinya. Walaupun tidak berkentut, tidak apa-apa buang air, tak apa. Kerana keluar waktu tu, batal air semaya. Jadi nak semaya dalam kes ni, sebab jamak ni jamak suri, lepas pada semaya zuhur tu masuk waktu asar kan, habis dah lah. Kalau mengikut Hanafi, kenapa kena ambil air semaya pula? Sebab masuk waktu asar, habis dah waktu zuhur. Kalau mengikut Syafi'i, kenapa kena ambil air semaya celah tu? Sebab nak semaya-semaya lain pula. Nabi SAW suruh ambil air semaya untuk setiap semaya, bukan untuk setiap waktu semaya. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad kata banyak riwayat-riwayat yang lain menyebutkan waktu, mengaitkan waktu untuk setiap waktu sembahyang. Dalam satu waktu tu kita boleh sembahyang banyak, sembahyang boleh, walaupun sembahyang fardu. Tapi Imam Syafi'i kata tak boleh sembahyang fardu banyak, tak boleh, kena satu saja. Dalam keadaan ni lah, dalam keadaan dia uzur begini, dalam keadaan begini. Adapun kalau orang tu semaya jamak dengan sebab sakit lain, dia boleh apa nama ni, dalam satu waktu tu nak apa ni dengan air semaya tu pasal jamak, begitu. Dan air semaya, dia ambil air semaya, dia bukan tayamum. Ni kes keluar darah semacam pasal dia mustahadah, lain cerita. Serupa ni serupa dengan masalah tayamum. Jadi wuduk dia tu semetar sangat, lepas pada tu batal. Tapi seperti yang kita sudah sebut dah lah sebelum pada ni, Imam Malik kata dak ambil air semaya, mandi, apatah lagi mandi, air semaya tu pun tidak wajib. Kalau dia nak ambil air semaya boleh. Dan hak tadi tu darah tu dia dimaafkan, tidak dikira sebagai najis pun, tak batal air semaya dia tu. Jadi kalau dia nak semaya berapa kali pun tak ada masalah. Semaya keluar pada waktu dia pun, kalau selagi ada air semaya tak batal dengan sebab lain, dak boleh semaya. Bagi dia tu, cara dia tu paling mudah lah, paling mudah. Dan bukan khusus dengan perempuan yang beristihadah ni saja. Bahkan Imam Malik buat hadis istihadah ni, istihadah tu kan penyakit, bukan hak asal. Darah keluar bukan hak tabi'i lah kita kata, seperti haid tu kerana penyakit, hak lain-lain pun kalau kerana penyakit, hak ni dia jadi asas, tidak membatalkan air semaya. Kalau orang tu besar kau kita kata, orang tu jadi penyakit tak lekat air semaya, ketuk semacam semutah ketuk, tidak biasa orang ketuk lagu tu. Orang hak sihat tidak lagu tu. Tak apa, mana air semaya sekali, lepas tu semaya nak berapa waktu pun tak apa. Selagi batal air semaya melalui cara lain lah. Misalnya kencing tu dia tidak ada masalah, dia biasa waktu tu. Apabila dia kencing, tak boleh batal. Tapi kalau ketuk tadi, ketuk tu dia tidak biasa, dia penyakit, tu tak batal gitu. Tapi kalau dia kencing, batal gitulah, batal gitu. Bukan kerana ketuk tu, dah kerana lain. Hak dia tidak merupakan penyakit pada dia lah. Hak tu baru jadi batal mengikut dia. Abu Daud berkata Ibrahim telah meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Itulah pendapat Ibrahim An-Nakhai dan Abdullah bin Shaddad, lagu itulah. Yang ni jamak di antara dua semaya tu boleh. Dan ambil air semaya di antara dua tu. Ambil air semaya di antara dua semaya tu. Imam Syafi'i kata di antara dua semaya tu, kenapa? Kerana tiap-tiap semaya. Imam Abu Hanifah kata kerana keluar waktu. Sebab tu
Imam Malik kata hak suruh ni, suruh ambil air semayang, dia terima, tak apa, tapi suruh sunat. Bukan sebagai wajib. Suruh sunat. Kalau dia nak buat, baguslah. Kalau tak saya buat pun tak apa. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat mari ni warah Ibrahim warahu Mujahid an Ibn Abbas. Tadi Mujahid daripada Ibn Abbas. Lepas tu ni Ibrahim pula, mana dua orang yang meriwayatkan dari Ibn Abbas ni tentang jamak di antara dua sembahyang. Seterusnya bab orang yang mengatakan perempuan yang beristiadah tu perlu mandi dari satu suci ke satu suci yang lain. Maksudnya apabila dia suci daripada mai kotor, daripada haid lah. Ini bagi mu'tadah lah, bagi orang yang sudah tahu dah dia mari haid pada ketika mana, daripada setiap bulan tu. Ataupun orang yang boleh membezakan di antara darah haid dia dengan darah istihadah dia. Jadi apabila suci daripada darah haid tu, darah istihadah tu ada semacam, dia perlu mandi situ. Seperti mana orang tak ada darah istihadah lah, bila habis haid ni nak sembahyang tu kena mandi. Lepas tu kan tidak wajib lah mandi atas dia, kalau selagi tidak ada berlaku perkara yang mewajibkan mandi lah. Tidak wajib. Kalau dia tak mandi sebulan sampai mari kotor pula, lepas tu suci, daripada mari kotor tu mandi pula. Hak ni hak wajib. Min tuhrin ila tuhrin. Hak kata setiap kali mandi, apa ni setiap kali nak sembahyang tadi, tidak. Dia ni tak terima. Inilah tujuan Imam Abu Daud buat bab suku-suku ni. Ada orang yang mengatakan gini. Ini pendapat jumhur ulama lah. Hak tadi tu mereka pakai sunat belaka, sunat. Sunat untuk ilaj, untuk merawat belaka, bukan sebagai wajib. Tidak. Bukan sebagai wajib mandi tu. Ambil air semayang tu suku, ambil air semayang, mandi tu. Jadi mereka ni kata dari suci ke satu suci. Maknanya celah-celah tu kalau dia tak mandi, tak ada sesuatu yang mewajibkan mandi, tidak berihtilam, tidak bersetubuh misalnya, tak wajib lah, hingga kepada suci pula. Dia mandi tu, mandi jelas-jelas tu tidak sebagai wajib lah, tidak sebagai wajib. Hak wajibnya bagi mustahadah seperti orang yang tidak mustahadah juga, seperti orang yang tidak keluar darah istihadah juga. Perempuan biasa mari kotor, lepas tu suci daripada mari kotor tu mandi. Lepas pada tu adakah wajib? Tak ada wajib. Ada wajib. Kecuali kalau adalah perkara yang mewajibkan dia mandi. Kalau tidak ada, ni pun serupa tu juga. Seterusnya riwayat daripada Syarik dari Abil Yaqzan, dari Adi bin Thabit dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi SAW tentang musta'adah. Tada'us salah, dia meninggalkan sembahyang. Yang mustahadah tadi pada hari-hari dia berhaid, kemudian mandi dan bersembahyang dan berwudu pada ketika setiap kali nak sembahyang. Setiap kali nak sembahyang itu berwudu tu adalah, itu ada khilaf lah di antara apa nama ni, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Waktu kata setiap kali waktu sembahyang, setiap waktu sembahyang wudu. Waktu kata setiap kali nak sembahyang, itu ada beza sini. Tapi adalah wuduk tu. Hak mandi ni apabila dia suci daripada kotor dia tu, haid dia tu, baru hak tu saja mandi dan boleh sembahyang. Pada tu kan wuduk sajalah. Seterusnya Imam Abu Daud berkata, Uthman menambahkan, sebab tadi kan Muhammad bin Ja'far, Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Ja'far seorang. Lepas tu
tahwil sanad, pemalingan, pusing pula sanad, nak cerita sanad lain. Haddatsana Uthman bin Abi Syaibah, tu Uthmannya yang dikatakan Uthman tu Uthman bin Abi Syaibah ni, dua orang tu guru dia. Daripada Muhammad bin Ja'far supasani lah, tapi daripada Uthman bin Abi Syaibah yang mana kedua-duanya ni mengambil dari Syarik. Dalam riwayat dia Uthman ada menambahkan watasum watusalli. Tadi dia kata thumma taghtasilu watusalli, tak ada tasumu sebutir tu, tak ada. Ada tasumu ni dalam riwayat Uthman bin Abi Syaibah. Ada tambahan waktu sebutir. Kemudian dia mandi, boleh puasa, boleh semayang. Sebut puasa dulu. Sini dia kata dia mandi dan boleh bersemayang. Sebut semayang saja. Yalah, kalau nak kira dari segi hukum memang boleh semayang, bolehlah puasa, boleh. Tapi mana kita tahu, kita kata dah takut-takut lah, kita kata semayang tu boleh, puasa tak boleh. Dengan sebab itu faedah riwayat Uthman itu ada tambahan, puasa tu, ada puasa pun lagu tu juga. Seterusnya riwayat daripada Habib bin Abi Thabit dari Urwah dari Aisyah, katanya apa tadi? Nabi SAW kata thumma gtasili thumma tawaddai li kulli salatin wa salli. Kemudian engkau mandi dan berwudu untuk setiap sembahyang dan bersembahyanglah. Seterusnya riwayat daripada Ummi Kulthum ni dari Aisyah, berhubung dengan mustahadah, dia perlu mandi. Maksud Aisyah tu sekali sahaja, yang ni pada ketika suci daripada mai kotor tu, hingga kepada hari-hari dia berhaid pula gitu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Shubrumah dari Aisyah juga, dari Nabi SAW mithlahu. Kalau kata mithlahu ni serupa dengan lafaz riwayat hadis sebelum ni, lafaz dia tu, mana dia pun sama juga lah, ada lafaz serupa. Abu Dawud berkata, ni komen Abu Dawud, hadis Adi bin Thabit ini dan hadis Amash dari Habib. Hadis Adi bin Thabit hak mula-mula yang kita baca saat ni, Abil Yaqzan meriwayatkan dari Adi bin Thabit. Tu. Dan hadis Amash dari Habib hak nombor 2. Amash Uthman bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' 'anil A'mash an Habib bin Abi Thabit. Hadis Aisyah tu hak nombor 2. Dan hadis Ayyub Abil Ala, hadis Ayyub Abil Ala ni hak nombor 3. Yazid an Ayyub bin Abi Miskin nombor 3. Bukan nombor 3, nombor 4 di sini. Bukan hak tu, Ayyub Abi Miskin, Ayyub Abil Ala, Ayyub Abil Ala. Tapi hak tulah ni, riwayat yang ketiga dengan yang keempat yang ketiga hak tulah. Sebab apa? Sebab di sini disebut Ayyub Abi Miskin, sini Ayyub Abil Ala, hak tulah. Abi Miskin pun ialah juga kunyah dia, Abul Ala pun ialah juga. Seperti mana tetapi Ayyub Abil Ala dalam riwayat yang keempat ni dia ambil daripada Ibnu Shubrumah. Dalam riwayat yang ketiga dia ambil daripada Hajjaj bin Arta. Tu beza dia. Akhirnya sampai kepada Aisyah belakang. Cuma ni melalui Hajjaj bin Arta dari Ummi Kulthum dari Aisyah. Hadis yang keempat dari Ibnu Shubrumah dari isteri Masruq dari Aisyah. Itu je beza dia. Kok mana-mana pun Imam Abu Daud kata kulluha dha'ifah la tasihhu, semuanya dhaif,
Ketiga-tiga keempat-empat tu dhaif berlaku. Sebab apa dhaif dia? Imam Abu Dawud cerita. Dia cerita ni. Dalla ala dha'fi hadith al-A'mash an Habib hadha al-hadith awqafahu Hafs bin Ghiyath an al-A'mash. Itu sebab jadi kita baca tadi dalla ala dha'fi hadith al-A'mash an Habib hadha al-hadithu. Hadha al-hadithu baca maknanya kalau dari segi i'rabnya jadi fa'il kepada dalla, jadi fa'il kepada dalla, yakni hadis ini menunjukkan dhaifnya hadis A'mash dari Habib. Yaitu awqafahu, tak apalah tu. Satu lagi yang kita baca tadi hadzal hadithi, itu dia jadi badal kepada, dari segi i'rabnya badal kepada hadithil A'mash. Jadi menunjukkan dhaifnya hadis A'mash dari Habib, iaitu hadis ini, hadis Hasan ni, hadis Hasan ni ialah Hafs bin Ghiyath memauqufkannya. Begitu. Tetapi yang lebih moleknya yang pertama tadi, iaitu kalau kita baca dengan dengan rafa', baca dengan rafa', hadzal hadithu, sebab dia jadi fa'il. Lepas tu dia ada takdir lah, ada takdir anna sebelum hadza itu. Wa dalla ala dha'fi hadith al-A'mash an Habib anna hadzal hadith awqafahu. Jadi Imam Abu Dawud kata sebab apa hadis dhaif ni? Hafs bin Ghiyath telah meriwayatkan dari A'mash, dan Hafs menafikan bahawa hadis ini marfu'. Hak tadi sampai marfu' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang keempat tu, hak tu bukan riwayat riwayat A'mash, di Waqi' anil A'mash an Habib. Hak ni disebutkan hadis ini sebagai hadis marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata suruh mandi kemudian gini-gini. Itu hadis A'mash. Hafs bin Ghiyath dia kata hadis ini mauquf, makna berhenti setakat Aisyah, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti setakat Aisyah. Selain daripada tu, bukan Hafs bin Ghiyath seorang aja yang kata hadis ini mauquf ni, tidak marfu' ni, iaitu Asba juga yang meriwayatkan daripada A'mash. Hak ni pun berhenti setakat Aisyah juga. Berhenti setakat Aisyah. Gitu. Itu menunjukkan dhaif. Tetapi orang lain tak setuju dengan pendapat Imam Abu Dawud ni. Dia kata tak boleh lagu tu, tak boleh lagu tu. Kata suatu hadis ini dhaif macam di sini, hadis A'mash ni, Waqi' meriwayatkan daripada A'mash dari Habib bin Abi Thabit. Ni makna oleh kerana ada dua orang, yakni Hafs bin Ghiyath dan Asba, meriwayatkan hadis ini juga, tapi berhenti setakat Aisyah, mana tidak diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak adalah cerita ni perbuatan dia, perbuatan dia. Ataupun kalau orang lain suruh berdasarkan ijtihad dia, berdasarkan ijtihad dia, bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Mana tak kuatlah kedudukannya. Lepas tu dua orang ni, orang kuat ni, mana riwayat tak serupa dengan Waqi'. Ini menunjukkan dhaif. Orang lain kata mana boleh lagu tu, tak boleh.
Tak kena kaedah tu Imam Abu Daud pakai tu, tak kena. Manakala ada dua orang perawi yang meriwayatkan tak serupa dengan seorang perawi tu Waqi' tu, mana orang molek tak ada satu, orang kemah, maka jadi dhaif dia. Tak boleh. Sahih juga. Jadi orang tak setuju dengan Abu Daud. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Badhlul Majhud ni, anil A'mash mawqufan an Aisyah, walamma kana dha'fu hadith al-A'mash an Habib ghairu zahir. Oleh kerana dhaif hadith A'mash dari Habib ni tak jelas, kerana perawi-perawinya thiqat, perawi-perawinya orang-orang thiqah, ihtaj al-musannif ila bayani illatihi al-khafiyyah allati la yudrikuhu illa al-hudzaq. Maknanya perlulah musannif menyatakan sebab yang tersembunyi, apa dia kata dhaif tu, yang tidak dapat ditanggap, yang tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang pintar, yang cerdik. Jadi kesimpulan dalil ni dia kata, iaitu ashab A'mash, anak murid A'mash ni khilaf tentang mauquf dan irsalnya. Habib bin Abi Thabit ala khilaf farafa'ahu Habib bin Abi Thabit ala khilafi Hafs bin Ghiyath wa asbab. Tak serupa dengan riwayat demo ni. Wa huma awqafahu, kedua-dua ni berhenti sekat Aisyah ni. Fathabata, terbuktilah dengan ini bahawa anna raf'ahu ghairu thabit, bahawa marfu'nya hadis ini tidak thabit. Qultu, kata pengarang, wa hadzal qadru la yaqtadi dha'f hadis Habib. Ini tak boleh, tak padan untuk kita kata hadis Habib ni hadis Waqi' lah, diriwayatkan daripada Habib tu tidak sahih. Riwayat daripada A'mash ada Habib di atas dia, tidak sahih, kerana ziyadah thiqah mu'tabarah indahum, di sisi ahli hadisnya ziyadah thiqah. Nanti ini perawi-perawi thiqah belakang. Fa kaifa yuqalu, bagaimana boleh kita kata kalau setengah perawi ni dia kata mauquf, setengah yang lain kata marfu', menyebabkan jadi lemah hak kata marfu', sedangkan yang meriwayatkan hak marfu' tu orang kuat juga. Bahkan kata dia Habib bin Abi Thabit, dan begitu juga Waqi' yang di bawah dia tu tidak kurang daripada Hafs bin Ghiyath dan Asbaq bin Muhammad, bahkan kuat lagi kata dia, aqwa minhuma wa arjah. Jadi orang tak setuju, orang tak setuju. Tapi Imam Abu Daud dia tahu juga, maknanya mungkin orang kata tidak seorang, apakah Waqi' tu meriwayatkan daripada A'mash dari Habib bin Abi Thabit, seorang tu je riwayat ada sebagai marfu' ni, hadis ni sebagai marfu', yakni Nabi SAW suruh dia mandi, suruh ambil air sembahyang untuk setiap kali sembahyang ada sembahyang. Hak tu kata-kata Nabi SAW. Mana ada dia seorangnya, ada lagi boleh jadi orang kata begitu. Abu Daud pitah dulu lagi, dia pitah dulu. Qala Abu Daud wa rawahu ibn Daud anil A'mash marfu'an awwalahu. Dia kata memang ada orang lain meriwayatkan dari A'mash itu selain daripada Waqi' hadis hak itulah juga Habib tu secara marfu', tetapi bahagian permulaannya, bukan sepenuhnya hadis tu. Hak kita duduk bahan ni hak sepenuhnya, hak sepenuhnya dia seorang. Seorang dengan dua, mana kita nak pakai, mana baik. Hak soal orang lain kata soal lebih baik, kalau nak kata lebih baik pun tak apalah, tapi nak kata sebab tu tak boleh. Nak kata dhaif tak boleh. Jadi Abu Daud kata orang lain ada Ibnu Daud meriwayatkan dari A'mash supaya Waqi' juga marfu', mana dia kata hadis ini marfu' sampai kepada Nabi SAW, tapi bahagian awal dia saja, bukan sampai akhir. Dan bahkan dia menafikan, dia menolak adanya wuduk pada setiap kali nak semaya tu.
Dan menunjukkan juga hadis Habib ini dhaif, iaitu riwayat Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Aisyah kata, ini sebagai kata-kata Aisyah menceritakan perbuatan perempuan itu, iaitu dia mandi pada ketika setiap kali nak sembahyang. Dia mandi, bukan Nabi suruh. Dalam hadis mustahadah yang dulu kita sudah jumpa dah. Ini menunjukkan bahawa hadis Habib itu dhaif sebab riwayat Zuhri mauquf kepada Aisyah. Pula situ pula. Ini dalil yang kedua bagi Abu Daud yang menunjukkan hadis ini dhaif, iaitu Zuhri meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah sebagai kata-kata Aisyah. Aisyah kata dia mandi setiap kali nak sembahyang, bukan Nabi SAW suruh. Yang ini tidak marfu' lah, tetapi mauquf pada Aisyah. Terhenti hadis itu, berhenti ke Aisyah. Jadi kesimpulan dalil ni, iaitu Habib bin Abi Thabit khalafa Zuhri, dia riwayat bercanggah dengan Zuhri, sedangkan Zuhri ni orang kuat. Sebab Zuhri meriwayatkan dengan sanad ini daripada Urwah dari Aisyah. Aisyah juga pergi cerita Aisyah juga. Dia kata fakanat taghtasilu likulli salatin, perempuan itu mandi setiap kali nak sembahyang. Sedangkan Habib bin Abi Thabit meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah, hak riwayat Amash tadilah, tawaddai likulli salatin, ambil air sembahyang lah untuk setiap kali sembahyang. Di samping mukhalafah Zuhri, di samping dia tu riwayat tak serupa dengan Zuhri, dalam keadaan tu mana riwayat dia, hadis dia tak boleh diterima, tetapi Khattabi mana bantah, tak kena ni Abu Daud kata lagu ni. Jadi ada ulama tak setuju lah, ini masing-masing lah. Khattabi kata dalil ni tak boleh dia tolak. Faqala, dia kata amma qawlu aktsaril fuqaha fa huwa al-wudu' li kulli salatin wa alaihi al-amal fi qawli 'ammatihim. Kebanyakan fuqaha iaitu berwudu setiap kali nak sembahyang, dan inilah yang diamalkan mengikut pendapat kebanyakan ulama. Dari riwayat Zuhri tidak menunjukkan lemahnya hadis Habib bin Abi Thabit kata dia. Li'anna al-ightisal li kulli salatin, kerana mandi pada setiap kali nak sembahyang dalam hadis Zuhri itu mudhafun ila fi'liha, itu dikatakan perbuatan dia. Boleh jadi maknanya ini pilihan dia. Adapun wudu likulli salatin dalam hadis Habib itu diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak suruh ambil air sembahyang, hak suruh mandi itu kita boleh terima sebagai hak itu perbuatan dia. Tapi hak ambil air sembahyang suku dia, suku hak ada dalam hadis Habib yang tidak ada di dalam hadis apa nama ni Zuhri, suku. Jadi hak wajibnya iaitu yang disyariatkan, yang ditentukan oleh Nabi SAW, yang disuruh, bukan yang dilakukan oleh dia. Hak dilakukan oleh dia tu, dia mandi tu kita terima lah, dia mandi sendiri, hak tu tidak wajib. Sebab tu kita kata tidak wajib. Tetapi yang kita kata wajib ambil air sembahyang itu sebab apa? Sebab hak Nabi suruh hak tu. Dalam riwayat Habib, dalam riwayat Habib ni dia kata Nabi SAW suruh, jadi marfu' kepada Nabi SAW. Itu faedahnya khilaf ni. Lepas tu dia mari pula dalam Bukhari ada tersebut dalam sahih dia, babu ghuslid dam, melalui tariq Abi Muawiyah. Kata dia haddatsana Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah qalat, Aisyah kata Fatimah binti Abi Hubaysh datang, dan di akhir hadis itu dia kata wa qala abi, ayah saya kata thumma tawaddai li kulli salatin, kemudian engkau berwuduklah untuk setiap kali sembahyang hatta yaji adzalikal waqt, sehingga datang waktu yang lain pula, masuk waktu lain. Jadi hadis Hisham daripada ayah dia ni menyokong hadis Habib bin Abi Thabit dan menguatkannya. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata setengah ulama mendakwa bahawa kata-kata ni thumma tawaddai ini kata-kata Urwah, berarti sekat dia, sebab dalam Bukhari sana ni kata qala abi, ayah saya kata. Siapa dia ayah saya? Kasar di dalam riwayat tu Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, abihi itu Urwah lah, min kalami Urwah mauqufan alaihi fa fihi nazar. Hafiz Ibn Hajar kata itu pendapat hak kata ini kalam Urwah boleh dipertikaikan, kerana kalau ini kata-kata dia
laqala, tentu dia kata, thumma tatawaddau, kemudian dia berwudu, dengan sirah ikhbar, dengan sirah ikhbar. Kalau Urwah tu kalau kata-kata dia tak boleh kata tawaddai li kulli salatin, tak boleh. Sebab apa? Tawaddai ni dia kena orang hak depan. Lepas tu Urwah apa dia nak perintah Fatimah apa nama ni binti Abi Hubaish tu, dia nak perintah apa? Dia sampai bila? Sepatutnya Fatimah tu perintah dia, muka dia sahabat. Dia ni tidak sahabat Urwah. Lepas tu dia kata tawaddai, engkau berwuduk lah. Siapa dia nak suruh tu? Mesti kalaulah Urwah kata thumma tatawaddau, kemudian hendaklah dia berwuduk, dia kena sebut dia cerita muka hak lepas dah. Dia tidak kata tawaddai. Falamma atabihi bi sighatil amri, bila dia mari dalam sirah amar, ini lebih sesuai dengan hak marfu'. Tentu Nabi suruh. Bila Nabi suruh, maknanya ada perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dalam Bukhari makna serupa dengan hak ni lah, hadis Habib bin Abi Thabit ini. Jadi ini menguatkan hadis bin Abi Thabit. Bagaimana kita nak kata dhaif hak dia ni? Kita nak kata ni kata-kata Aisyah saja ataupun kata-kata orang lain di bawah dia. Sedangkan hak dalam Bukhari itu menunjukkan tak munasabah. Kita nak kata tawaddai likulli salatin, itu kata-kata Urwah. Bahkan Hafiz Ibn Hajar kata tak mungkin kata-kata Urwah. Sebab apa? Sebab dia orang bawah lagi. Macam mana dia nak suruh? Hak suruh tu cerita dia tu ambil daripada Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Fatimah tu tawaddai likulli salat. Baru benda siapa. Jadi kalau lagu tu serupa dengan hadis Abu Sabit lah. Habib bin Abu Sabit serupa lah. Jadi sedangkan hak ni boleh diselesaikan lagi. Hadis Aisyah ni, hadis Aisyah ada juga mauquf setakat Aisyah, dia cerita, ada juga dia riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah kalau seseorang perawi itu kata gitu. Ada kalanya dia cerita itu sebagai pendapat dia bagi pendapat. Setelah orang tanya dah, dia maklum dah, dia cerita pendapat dia. Jadi orang yang ambil daripada dia pada ketika itu mauquf, hentikan cerita tu setakat dia. Tapi ada kalanya dia riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam riwayat Habib bin Abi Thabit itu. Jadi kedua-duanya boleh terima. Apa sebab kita nak kata hadis itu dhaif? Hadis itu dhaif. Sedangkan ada sokongan dia dalam Bukhari pun ada. Abu Yaqzan meriwayatkan dari Adi bin Thabit, dari ayahnya dari Ali, dan Ammar maula Bani Hashim dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Tadi kan hadis mula-mula tadi. Abil Yaqzan meriwayatkan dari Adi bin Thabit, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini Imam Abu Daud nak cerita, Abil Yaqzan meriwayatkan dari Adi bin Thabit, dari ayahnya, dari Ali dan Ammar maula Bani Hashim dari Ibnu Abbas. Abdul Malik bin Maisarah dan Bayan, Mughirah, Firas, Mujalid meriwayatkan dari Sya'bi dari hadis Qamir dari Aisyah, tawadda li kulli salatin. Jadi Imam Abu Daud tujuan dia marah ni semua riwayat ni, tapi semua ni al-mustahazah tatawadda li kulli salatin, wa hadhihi al-ahadith kulluha dha'ifah. Semuanya dhaif belaka. Semuanya dhaif. Kecuali hadis Qamir dan hadis Ammar maula Bani Hashim dan hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya yang ma'ruf dari Ibnu Abbas, iaitu suruh mandi. Bukan suruh ambil air semaya setiap kali nak semaya tu, tapi suruh mandi setiap kali nak semaya. Itu hak ma'ruf. Maknanya riwayat yang menyebutkan daripada Ibnu Abbas suruh ambil air semaya, itu orang panggil riwayat mungkar. Sebab apa? Perawi-perawinya dhaif. Tadilah waktu Imam Abu Daud kata dhaif, kecuali hadis Qamir. Sebab dalam hadis Qamir ni sebut suruh ambil air semaya juga setiap kali nak semaya. Jadi hak tu boleh pakai lah. Maknanya Imam Abu Daud nak ceritanya ada khilaf lah dalam masalah hak ni. Dalam masalah ni
Tapi khilaf ni tak jadi masalah lah. Boleh pakai, nak pakai hak tu pun boleh, tak pakai hak tu pun boleh. Sebab tu Imam Malik tengok banyak sangat bercelaru ni. Bercelaru ni masalah suruh ambil air semaya setiap kali nak semaya ni. Kalau lah wajib sungguh, dia bagi kau tu. Tentu tak ada khilaf dah. Tak ada orang ni riwayat lagu ni, orang ni riwayat lagu ni, orang ni tinggal hak ni. Tak tinggal, ada semua. Dah tak ada khilaf lah. Ini muttarib ni tak tetap, kadang-kadang putih setakat Aisyah, kadang-kadang perbuatan dia, kadang-kadang perintah Nabi SAW. Kalau kita terima sebagai perintah pun, itu perintah boleh jadi makna sunat. Dia buat kesimpulan ini semua memberi makna sunat. Sebenarnya nak kita letak wajib tak sedap tu sebab apa tu, tak kemah tu. Hak ni kata gini, hak ni gini, hak ni gini. Dan kalau ada pun banyaknya dhaif. Banyak dhaif. Kenapa orang-orang yang kuat tidak meriwayatkannya? Kenapa tidak meriwayatkannya? Sebab apa? Sebab apabila berkait dengan perintah ni, dia berkemungkinan besar wajib. Berkemungkinan besar wajib apabila berkait dengan perintah. Tetapi apabila ada khilaf tentang perintah Nabi SAW, betul ke perintah dia tu? Kau suka rela orang kemudian buat kerana agak apa lebih baik. Situ tu. Jadi tak sedap. Bahkan kalau perintah Nabi SAW sekalipun, masih lagi ada kemungkinan untuk sunat tu tidak semesti perintah Nabi. Ini mana wajib selalu. Itu pegangan Imam Maliknya. Sebab itulah dia jadi tinggal belakang tu. Tinggal belakang. Akhir sekali dia kata sunat. Boleh lah. Kalau nak ambil semayang pun tak ada apa. Boleh. Kalau nak rajin, kalau tak pun tak apa. Kesimpulannya gitulah secara ringkas. Kecuali hadis Qamir dan hadis Ammar Maula Bani Hashim dan hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya. Hak tu je. Hak sahih pun. Tapi hak sahih pun dia bercanggah dengan apa yang ma'ruf dari Ibnu Abbas. Hak cerita daripada Ibnu Abbas. Hak ma'ruf daripada Ibnu Abbas kena mandi. Jadi hak sahih ni pun tak berapa nak sedap, nak boleh pakai lah juga. Sebab apa? Bercanggah dengan hak ma'ruf daripada Ibnu Abbas. Jadi tak sedap berlaku gitu. Bau man qala al-mustahadah taghtasil min zuhrin ila zuhrin. Mandi daripada waktu zuhur ke waktu zuhur yang lain. Kita putih sekali. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika.